memo, hantar surat kepada Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Bera, dia akan bersetuju. Yang Berhormat dulu kan menteri, kan faham the governance of it. Yang Berhormat, Jadi masa dah tak ada, insyaAllah Mat. kita akan selesaikan dalam Masa masa dah tak ada. terdekat. Yang Berhormat, governance dia kalau Masa dah Tak boleh perlu saya berikan, ni, yang lain-lain jangan tak jawab dapat dekat saya dalam jawab dewan. dengan Yang Hormat, saya soalan minta Tan Sri Pengurusi soalan saya APM jawab, Yang Berhormat Menteri, saya menjawab secara bertulis Angkatan termasuk Pertahanan Awam. pada Hulu Langat. Terima kasih. Angkatan Pertahanan Terima kasih. Awam. Tak Bertulis. sempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal Sabah dan Sarawak masa 40 minit, Yang Berhormat. Terima kasih. Boleh buka Sabah Serania mendapat anugerah. Yang Berhormat boleh buka pelitup muka, Yang Berhormat. Jasa kepada negara. buka mas, buka mas. Ya, boleh buka. Terlebih Yang Berhormat dahulu- Menteri boleh buka mas. Buka Mas. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk merekam ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Kota Belud daripada Yang Berhormat Sampurna, Tuaran, Kota Kinabalu, Keningau, Sibu, Yang Berhormat Pinampang, Yang Berhormat Panggar, Panggar ada di sini, serta juga Igan. Okey, yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan belanjawan 2022 di peringkat dasar menyentuh hal kepentingan negeri Sabah dan negeri Sarawak. Khasnya perkara-perkara yang berkaitan dengan di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Saya ingin mulakan pengunjungan ini pada hari ini dengan memaklumkan secara ringkas mengenai status berhubung dengan majlis khas yang banyak kali disentuh oleh beberapa ahli yang berhormat, MA 63 serta jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawahnya. Untuk makluman ahli yang berhormat pada 18/2021 yang lalu majlis khas MA 63 telah bersidang buat kali yang ketiga dan telah mengorak sekali lagi kejayaan di mana beberapa keputusan penting telah berjaya dicapai dalam mesyuarat tersebut. Antara berhubung tuntutan bekerjasama mengenai perkara-perkara penangkapan ikan, penangkapan laut dan muara telah dipertimbangkan CEO dan dikemukakan oleh Kementerian Pertanian, Industri Makanan MAFI, Majlis Khas supaya empowerment pelesinan perikanan laut dan peka dilaksanakan oleh MAFI dengan Jabatan Perikanan Sabah. Okey. Inisiatif ini juga selesai sepenuhnya, selewat-lewatnya harus boleh dilaksanakan pada Desember. Majlis khas juga telah dengan inisiatif empowerment ini telah diperluaskan pada Jabatan Perikanan Laut Sarawak atas permintaan kerajaan sewaktu mesyuarat berlangsung. Selain itu, Majlis Khas bersetuju supaya rang undang-undang pindahan antara tujuan memindah artikel 1, 2 dan juga artikel 1602 mengenai tafsiran persekutuan pertimbangkan oleh Kabinet antara diluluskan untuk dibentang pada mesyuarat Parlimen ini, yang mana bacaan pertama telah pun dilakukan dan dijangka untuk bacaan kedua setelah kita selesai meluluskan bajet bagi tahun hadapan.
Dan harap ahli yang berhormat akan bukan saja membahas tapi menyokong apa yang akan dibentangkan, dan sedikit sebanyak kali Menteri Undang-Undang JPM dalam penyampaian dia nanti penggulungan beliau juga boleh menjawab jika ada lagi soal-soal yang perlu dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Manakala lain masalah Boleh memerlukan mencelah. tindakan. Boleh mencelah. Tuaran, Yang Hormat di depan, Tuaran. Tuaran. Tuan, awal juga. Yang tadi sih. Okey. Boleh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tan Marudu. Berkenaan dengan pindaan perlembagaan artikel 1/2 dan juga artikel 160. Di antara perkara yang sangat penting di situ ialah bahawa pindaan ini dibuat untuk mencerminkan bahawa Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini adalah equal partner. Tapi apabila dipindah artikel 160 iaitu memberi definisi kepada tarifan apa itu persekutuan, maka ada yang mengatakan bahawa draft yang telah disediakan itu akan menunjukkan bahawa Sabah dan Sarawak dan Semenanjung itu bukan pula mencerminkan ia adalah equal partner, tetapi akan memperlihatkan bahawa Sabah dan Sarawak hanyalah salah satu daripada negeri. Pertanyaan saya yang berhormat sebagai Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak ialah, adakah yang berhormat telah mengkaji pindaan tersebut, cadangan pindaan tersebut, dan apakah yang berhormat bersetuju bahawa pindaan yang dibuat itu tidak akan mencapai matlamat hasrat pindaan yang dibuat pada artikel 1/2 tersebut. Mohon penjelasan, terima kasih. Yang Hormat, sebenarnya saya rasa Yang Berhormat mendahului perbahasan pindaan yang dicadangkan tu. Saya rasa kita tak boleh berbuat demikian. Kita perlu tunggu perbahasan. Saya tahu Tan Sri, tetapi ini menteri bertanggungjawab untuk tujuan ini. Ya. Dan tanggungjawab dia sangat besar. Sebab itu sebagai menteri, saya mau bertanya, adakah kementerian ini ataupun pihak yang berhormat sebagai menteri mengkaji perkara ini sebelum dan memberi input kepada yang berhormat Menteri Undang-Undang sebelum dicadangkan. Jadi saya ingat tidak salah. Kalau tidak, kenapa diwujudkan kementerian ini ataupun unit ini jika sekiranya tidak mengkaji perkara tersebut? Tidak perlu tunggu yang tu, Tan Sri. Soalan tentang kajian saya benarkan, tapi soalan tentang definisi dan takrifan Tidak, itu saya tidak mau tanya definisi. Saya mau saya tak tanya benarkan. dia, apa kerja yang telah dibuat oleh kementerian ini untuk berinput itu saja. Tan Sri, terima kasih. Silakan. Okey, Yang tambahan. Hormat Yang Berhormat Menteri, Sepanggar. Sabah juga ni. Sini. Di Sepakat dulu, depan sepakat sini. dulu. Lepas tu Sepakat dulu. kota kita Sini, baru sini. Okey. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. With regards to apa yang telah disebut oleh Tuaran tadi mengenai artikel 1/2. Saya yakin dalam konsep perbincangan di dalam kabinet, apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang tentang apa yang telah dibacakan first reading itu, saya masih ingat dahulu sewaktu ianya dibentangkan dalam parlimen yang sama, sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan, ianya telah ditolak atas dasar kerana tidak ada perkataan pursuant to Malaysian Agreement 1963. Tetapi sedarkah Yang Berhormat Menteri atau adakah Yang Berhormat Menteri setuju apabila kertas ini dibacakan oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang baru-baru ini, tidak ada langsung disebut perkara itu. Jadi persoalan saya, adakah Yang Berhormat Menteri sedar perkara ini, dan jika sedar, kenapa ianya ditolak dahulu? Kalaulah dahulu tidak ditolak, mungkin rang undang-undang ini telah pun diluluskan 2 tahun yang lepas. Jadi minta komen daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Hormat Menteri terpulang kepada Yang Hormat Menteri lah ya, sama ada yang menjawab atau tidak. Kelas Kota Kinabalu. Ya, terima Dan, kasih. saya fokus kepada apa yang dibangkitkan dalam ucapan perbahasan. Thank you. Ya. Ya, YB Menteri, okey, yang saya nak tanya itu kan, saya tak tanya ini yang untuk pindaan perlembagaan, saya khusus kepada penyemakan semula yang selaras dengan ini artikel ini pasal 112D di perlembagaan, iaitu pengembalian 40% ini net revenue yang daripada Sabah yang dikembalikan kepada Sabah. So sama adakah kerajaan yang sekarang ni akan menyemak semula pemberian khas tahunan kepada Sabah? Sekian, terima kasih. Pemberian
khas untuk makluman yang Berhormat Kota Kinabalu dan juga ahli-ahli yang lain. Soal pemberian khas di bawah artikel 112D, sebenarnya ini satu jabatan kuasa khas telah ditubuhkan, di mana Sabah diwakili oleh Menteri Keuangan kedua dan pula Sarawak diwakili oleh timbalan Ketua Menteri dengan pegawai-pegawai tertinggi. Sebenarnya sudah pun dipanggil mesyuarat 2 bulan yang lalu, tapi Sabah dan Sarawak dua-dua yang telah minta ditundahkan. Kalau tidak, maka mesyuarat yet to be called, dan Menteri Keuangan yang mengkongsikan jawatan kuasa tersebut mengatakan selesai saja belanjawan nanti dia akan panggil meeting, dan saya pun duduk dalam komiti sebagai mulai supervising lah dalam hal. Saya cukup yakin dari isu 112 yang mana kedua-dua negeri have been applying the pressure dan will also address the 40% issue. So Sabah, I think I should have something to report to Parliament secepat mungkin after the first 2 meetings. Bagi tuan additional soalan bersama dengan Sepanggar, I think ini telah sebahagian dibincangkan. Salah satu dari segi pembentangan pertama, dan banyak peluang nanti berbahas di bawah second reading. Okay. Tapi ini gone through the majlis, bincang dengan lama, dan dalam nanti sesi terus lepas saya more technical aspek dari segi perundangan, bolehlah nanti tanya saudara kita Menteri Undang-Undang, Menteri Parlimen nanti. Tapi memang seperti Sepanggar sentuhan tadi, ini telah dibincang lama, dan I think harus apa yang dibentangkan adalah belum dibentang sebelum ini. So, peluang adalah untuk MP Sabah, MP Sarawak dan semua untuk memberi pandangan yang terbaik dari segi perundingan yang telah dilakukan oleh AG Sabah, AG Sarawak dan juga Federal AG. Kami cukup yakin bahwa all the interest of Sabah and Sarawak have been taken care. It is of course much better than what was dibentangkan oleh PH, and you can have you say. Seterusnya, manakala layanan masih memerlukan tindakan lanjut untuk dilaksanakan seperti pindahan kepada dasar-dasar, pindahan kepada undang-undang pada peringkat persekutuan atau peringkat negeri sebelum keputusan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Seperti contoh, I think yang Berhormat KK, you are very familiar in this. Okay, a lot need to be taken up dari segi perubahan dasar dan perubahan undang-undang. Seperti isu electricity SESB. Nah, terdapat 4 undang-undang yang perlu dipindah, digubal di peringkat persekutuan, dan juga 4 juga enactment that need to be table ada Dewan Undangan Negeri. Seperti misalnya Akta Bekalan Elektrik 170, okay, Energy Commission Act 201, Renewable Energy Act 2011, Renewable Energy Development Authority 2009. Dalam semua ini kita perlu kasih keluar Sabah from the list. Okay.
just like in the case of Akta Bakalan Electric 1970. In the act there says this act does not apply to Sarawak. I say that's it to come here to be. So it's going to be a painful process, and so be patient, and then government has been changing, both Sabah and federal. So don't blame us who have been trying to do that. I think Muhammad api-api, you know the situation. Is anything else? Yang Berhormat Menteri, so saya nak mendapatkan satu confirmation sama ada pengembalian SDSP akankah diteruskan oleh kerajaan yang sedia ada supaya YB Kinabatangan selaku Menteri Pembangunan Infrastruktur di Sabah boleh menjaga SDSP. Terima kasih. Ya, dalam perkara ini satu daripada jawatan kuasa yang telah kita tubuhkan. Jawatan kuasa kita tubuhkan adalah infrastruktur asas untuk Sabah. So unlike the previous government, the focus was many on complaints and non-compliance and so forth. Tapi kita tubuh jawatan kuasa yang lebih luas. We tubuh misalnya on the subject matter on the PTI. Tubuh jawatan kuasa on immigration issue, dengan PTI. Of course, the next is jawatan kuasa dari segi pembangunan infrastruktur. We talking about infrastructure, kami tekankan adalah isu digital infrastructure, jalan raya infrastructure, education infrastructure, dan seterusnya adalah pendidikan. So untuk ini ini dipengurusikan oleh Menteri EPU dalam hal ini. So Tan Sri Speaker, boleh bolehlah saya minta juga pencerahan, untuk menyentuh penjelasan perkara ini. sikit. Penjelasan sikit. Still a bit more. Just a Okay, bit. last Sikit saja. Tuan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat telah cakap tadi tentang hal-hal pendigitalan juga, ya. Ini berarti bahawa ada kaitan dengan hal-hal internet di Sabah dan sebagainya, ya. Dan baru-baru ini kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk menjual sepenuhnya equity dalam hal yang berkaitan dengan Common Tower ini. Telah dijual kepada sebuah syarikat di Semenanjung. Ini berarti bahawa kerajaan negeri tidak lagi memiliki aset ini, Common Tower. Ini ada kena mengena dengan hal internet connectivity di Sabah diserahkan pada sini. Jadi ini kepentingan negeri. Adakah Yang Berhormat sebagai menteri yang bertanggungjawab tentang hal Sabah dan Sarawak telah dimaklumkan tentang perkara ini? Sebab ini berkenaan hak Sabah, ya. Hak Sabah. Yang keduanya, persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Kinabalu tadi tentang ACSB. Yang Berhormat tidak jelas, tidak menjawab. Adakah Yang Berhormat sokong supaya perkara ini diteruskan apa yang dibuat oleh kerajaan terdahulu, iaitu kita serahkan pada kerajaan negeri. Yang Berhormat belum jawab tu. Boleh mohon penjelasan? Terima kasih. Satu mengenai soal tower, ya ini ada hal kerajaan negeri, kita tidak terlibat dalam perkara ini. Seharusnya ada perjumpaan dengan pengurusi common tower, tapi tidak jadi. Saya hanya dengar seperti mana Boleh minta, Yang Berhormat dengar. boleh mencela Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Kinabatangan. Kinabatangan. Kenapa tangan? Terima kasih Pak Menteri. Ya, saya terdengar ahli parlimen daripada Tuaran menyatakan bahawa kerajaan negeri CCT Common Tower telah menjual semua 100%. Sebetulnya tidak betul. Ini penjualan cuma 40% dan dia dibenarkan business as usual lah, berniaga. Jadi apabila berniaga, memang di mana-mana pun GLC dia ada partner. Ini bukan perkara baru. Jadi saya membantu
menyelesaikan perkara ini. Terima kasih. Sebenarnya tak sepatutnya Yang mohon dibawa kena ke tangan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Sabah. So tepatlah beliau yang menjawab apabila pulang untuk menjawab hal tersebutlah. Ya, Kali hal negeri itu. perlu maklumat diberi kepada pihak awam begitu. Okey. Nah, terusnya berhubung dengan 4 perkara berkaitan minyak dan gas. CSB iaitu, belum jawab lagi. SSB. SSB. Mau diserahkan tidak? Kita mau bagi pada Okey, Mohd. saya unit bahagian kita di JPM memang telah pun diberi mandat untuk membantu Sabah dalam perkara ini. Dalam perbincangan pihak Kementerian Tenaga dan juga kementerian kita, bahagian kita di JPM, maklumat yang diberi oleh Kerajaan Negeri Sabah ialah memang mereka mau take over ACSB, tetapi dalam suatu keadaan yang perlu dihalusi dari segi costing dan seterusnya, dan juga dengan akta yang perlu enactment yang perlu dibentuk. Dia akan menggunakan mereka telah minta actually 3 tahun untuk menyelesaikan. Saya yakin dalam tempo 2 tahun boleh ini dicapai. Dan memang pricing is important dalam perkara ini, dan Kementerian Tenaga masih dalam proses perbincangan, dan pihak kita akan membantu dalam perkara ini. Tapi the commitment ialah negeri Sabah wants it, tetapi they want more time to look at the costing and what it will cost Sabah in particular. Okey, dari segi royalti minyak, mineral minyak, medan minyak, akta laut wilayah, juga hak negeri, pelantar benua dan seterusnya, 4 perkara ini, semua perbincangan berkaitan dengan perkara-perkara ini telah ditangguhkan untuk sementara waktu bagi memberi laluan kepada penyelesaian secara komersial. Okey, mengenai minyak dan gas yang sedang dibincang dengan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas. Kerajaan Negeri Sarawak telah menandatangani perjanjian pelesinan secara komersial, penyelesaian secara komersial pada 7 Disember bersama dengan Petronas. Manakala perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sabah dijangka akan bermula dalam secepat mungkin setelah bajet 2022 akan selesai. Okey. Hal yang berhormat Ketua Bulut yang Kutakan Balu dan juga Keningau telah membangkitkan perkara berkaitan pemberian khas. Saya telah sentuh juga tadi untuk makluman hal yang berhormat, rundingan berhubung simakan pemberian khas akan disambung semula oleh kerajaan dalam jawatan kuasa bersama atau JCC yang pengurusan oleh Wabi Menteri Keuangan yang dekat. Buat masa ini kadar bayaran khas di bawah perkara 122 di Perlembagaan Persekutuan adalah berdasarkan kepada amount yang termaktub dalam perintah khas simakan. Pertama, pada tahun 1969 yang mana ditetapkan sebagai kali terakhir bagi negeri Sabah ringgit Malaysia 26.7 juta, 16 juta ditetapkan untuk Sarawak. Jadi apabila komiti ini duduk bermesyuarat, berbincang, saya yakin memang dari segi formula itu akan diumumkan dan juga
apa yang akan ditetapkan untuk rate baru kepada Sabah dan Sarawak. Seterusnya, Yang Berhormat Tabulud Pulai, Yang Berhormat Sibu telah membangkitkan mengenai isu keperluan Sabah dan Sarawak berhubungan infrastruktur, juga sedikit Yang Berhormat KK Kota Kinabalu telah sentuhkan tadi, jalan raya, bakalan air, listrik dan lebih pulih, baik-baik pulih sekolah-sekolah daib. Juga untuk makluman ahli Yang Berhormat, perkara ini sedang dibincang, ditelitikan di bawah jawaban kuasa sosioekonomi, di mana input-input berkaitan telah pun dibentangkan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan juga menyusun mesyuarat tersebut. Input-input tersebut telah pun juga diambil kira oleh pihak unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri dalam persiapan rancangan Malaysia ke-12, yang mana seperti mana kita katakan first time ever dalam rancangan Malaysia 11 rancangan Malaysia sebelum ini fokus satu chapter 7 untuk kedudukan Sabah dan Sarawak dan keperluan dari segi infrastruktur yang diperlukan. Seterusnya, akhirnya Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Sabah dan Sarawak pun terus dibincangkan di dalam Jawatan Kuasa untuk memperkasakan kawalan simpanan darat di Sabah dan negeri Sarawak. Kementerian Dalam Negeri telah membentangkan plan strategi untuk memperkukuhkan kawalan simpanan, khususnya melibatkan simpanan darat di Sabah dan Sarawak. Juga strategi yang dirangka bukan saja merangkumi penambahan baik kepada perolehan aset-aset strategik, melainkan juga ialah untuk pembinaan infrastruktur pos kawalan simpanan yang baru serta tambahbaikan infrastruktur dari segi pasukan gerakan Polis Diraja Malaysia. Kami dimaklumkan misalnya bahwa 3 camp besar yang akan dibuat di 2 di Sabah dan 1 di Sarawak untuk menjaga semua cabaran-cabaran dari segi border control. Yang terakhir mengenai dengan hal bangkit oleh Yang Berhormat Tuan bahwa yaitu perihal Borneo Court. Saya hanya tekankan di bawah PH ini was drop dari segi discussion point, karena pandangan kerajaan PH pada waktu itu ialah bahwa this can be done and settled administratively. Dan kita dalam kerajaan yang sekarang ini, I did not agree to that. I said no, it's one thing to just discuss and bukan senang dealing matters court issues in content. And so maka dalam hal ini AG Sabah Sarawak dan juga AG Federal telah sudah memulakan perbincangan dalam perkara ini, dan hal-hal yang ada kaitan dengan kuasa yang diberi dengan pelembagaan kepada TYT dari segi appointment judicial commissioner ini dalam proses untuk dibincangkan, dan sedang lama lagi mereka akan lapor balik kepada Majlis Khas. Itu sekedar
yang saya boleh sentuh dalam perkara ini. Sedikit penjelasan Yang Sure. Berhormat untuk hal itu. Okay, last. Okey. Alright. Yang Berhormat, dalam soal itu, persoalan senang saja. Iaitu adakah pindaan tahun 1994 itu valid ataupun tidak. Itu persoalan dia. Dengan lain perkataan, kuasa TYT untuk melantik Judicial Commissioner di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak telah ditarik balik oleh Parlimen. Tetapi there was no concurrence from the state. Persoalan itu yang ditanya hari itu. Jadi pada pandangan Yang Berhormat sebagai menteri yang menjaga hal-hal Sabah dan Sarawak ini, adakah pindaan itu atau undang-undang itu valid ataupun tidak sebab tidak concurrence. Hari itu Yang Berhormat, yang menteri undang-undang mengatakan go and test in court. Itu yang pertanyaan dia. Itu yang dia punya recommendation. Tapi itu persoalan kita. Yang kedua ialah langkah seterusnya. Kita pindah saja, alihkan kepada kembalikan kuasa TYT itu. Persoalannya bila mau dibuat. Terima kasih. Ya, ambil perhatian kepada concern, tapi seperti yang saya katakan tadi, hal ini masih dalam proses perbincangan oleh pihak AG Sarawak, pihak AG Sabah dan juga AG Federal, dan belum ada keputusan. Mereka sedang dalam proses meneruskan perbincangan dan nanti mereka akan lapor kepada Majlis Khas mengenai pandangan dan juga ketetapan yang bakal dibuat oleh pihak kerajaan. So it's too early. I'm sorry dalam perkara ini. Tapi dalam tindakan dalam proses yang sedang berjalan. Seterusnya akhirnya kepada saya rasa begitu isu-isu yang saya perlu jawab pada saat ini. Memang ada yang disentuh mengenai yang saya harap ahli-ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak lebih proaktif dalam hal-hal dan jangan senang untuk dipengaruhi politik keseluruhan. Misalnya beberapa ahli Yang Berhormat mengatakan Sabah Sarawak dijajah oleh Putrajaya. I think kata-kata macam ini adalah sesuatu yang sebagai peringkat kita, we should be very careful dari segi itu. Sebab you have been in government, sebahagian ahli Yang Berhormat have been in government, have been deputy ministers, who was ever there. Kita ada bukti bahwa Putrajaya menjajah kepimpinan dan leadership in Sabah dan Sarawak. I think we need to be careful on this and we need to help to, especially di bawah kerajaan yang sekarang, di bawah keluarga Malaysia. This is the time for us to help make the country work rather than at the same time kita terlibat dari segi membakar api yang sepenuhnya tidak harus timbul. Yang Berhormat Menteri. I think cukuplah Yang Penjelasan. Berhormat. Saya tahu Yang Berhormat ada hati yang baik, yang tujuan, tapi be careful juga. Cepat kita bilang, mengatakan bahwa ini Putrajaya adalah menguasai Sabah dan Sarawak. Okey, Yang Berhormat, saya minta penjelasan tentang isu ini. Saya minta penjelasan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Isu-isu mengenai keluar daripada Malaysia, kita tidak sebut bahawa kita ingin keluar daripada Malaysia. Apa yang kita sebutkan di dalam Dewan yang mulia ini berkenaan dengan treatment by the federal government to the state of Sabah and Sarawak. Perkara ini sudah berlarutan hampir 58 tahun Yang Berhormat Menteri. Hari ini Yang Berhormat Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah datang daripada Sabah. Yang menjaga hal ehwal undang-undang datang daripada Sarawak. Jadi kalau kita masih lagi bercerita tentang isu ini pada ketika pemimpin Sabah sudah berada di sana dan Sarawak,
Jadi kita tidak boleh persalahkan Putrajaya lagi sebab kebodohan kita selaku pemimpin Sabah. Itu sebabnya apa yang kita sebutkan di dalam Dewan Rakyat ini, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan peruntukan yang ada. Tadi disebut oleh Yang Berhormat Menteri, ada peruntukan diturunkan kepada Sabah 5 bilion. Yang Berhormat Kinabatangan ada di sini. Tapi tidak semua 5 bilion ini dibelanjakan keseluruhannya. Itu yang kita sebut. Kita desak Kerajaan Persekutuan mengubah sistem lapuk ini. Serahkan peruntukan ini kepada negeri Sabah. Supaya tidak ada isu lagi berkenaan jika peruntukan tidak habis dibelanjakan. Perlu disalahkan kerajaan negeri. Kalau tidak habis dibelanjakan. Persoalan dia nih Yang Berhormat Menteri. Sudah lama. Setiap 5 bilion yang diperuntukkan kepada Sabah tidak pernah habis dipakai. Itulah sudahlah kita sebut 5 bilion tidak cukup, tidak sesuai dengan sumber KDNK negeri Sabah yang kita sediakan kepada Kerajaan Persekutuan. 5 bilion yang diberikan setiap tahun pun tidak habis dibelanjakan Yang Berhormat Menteri. Itu yang kita minta selaku menteri yang berasal daripada Sabah, perjuangkan perkara ini, sebutkan di dalam kabinet, serahkan, kena buat satu reformasi pentadbiran agar peruntukan sewajarnya diberikan sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Tambahan sedikit lagi Yang Berhormat. Tambahan sedikit hal itu. Masa dah nak tambah dah, tuaran dah banyak kali dah. Sikit saja. Cukuplah, cukup. Yang Berhormat, tolong. Kita semua tahu dah isu tu. Bagi Yang Berhormat Menteri ringkaskan dan buat pengulungan. Maaf. Yang Berhormat Menteri, mikrofon. Pendek saja. Tambahan pada yang minta maaf. Okey, Pendek Mas. saja. Sebab ini sangat penting Yang Berhormat cerita tentang ini penjajahan Putrajaya. Okey? Pendek saja, Tan Sri. Soal bajet untuk Mahkamah Sabah dan Sarawak. Dia tidak ada bajet. Dia terpaksa minta pada Putrajaya. Itu apa? Itu bukan penjajahan. Adakah Yang Berhormat telah memperjuangkan supaya Mahkamah Sabah dan Sarawak diberi bajet dalam bajet tahunan? Mereka tidak ada bajet tahunan. Dia akan minta daripada Putrajaya. Itu contoh Yang Berhormat. Tolong jawab. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, tolong Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, Budget Speaker. government. Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, Celah sikit. Yang Berhormat Menteri, Beaufort. Oh, okay. Boleh Yang Berhormat Menteri dulu bersama-sama dengan tuaran adalah menteri dalam kabinet Malaysia. Ada tak diperjuangkan hal ini? Itulah saya cakapkan tadi, ini adalah tugas kita semua. I mean, where is it ever conceived that each state to do the by the federal government untuk membuat budget? Of course, it's a state government budget. And we are moving further into what ought to be done. First time dari rancangan Malaysia ke-12 di mana you can do your budget more or less dari segi development, dari segi chapter 7 dalam budget misalnya. Tapi I studied the DE, I studied OE pada masa PH. There's nothing more than we are a bit bigger in terms of the government of the day. So all this adalah tanggungjawab kita bersama. Tapi untuk sekadar pointing fingers saja, rather than bersama kita gotong royong kerja ini, it is not the time simply to blame others. Because during PH pun it is less than what the government have provided in this budget. Dengan kata Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri, boleh minta penjelasan. Tolong fight di Tolong, kabinet, tolong, serahkan Yang Berhormat, Sepangga, tolong. dengan itu. Yang Berhormat Menteri, nanti tolong the rest- habiskan. the rest kita bincang bersama. Ya, Terima boleh kasih saya minta penjelasan, untuk Bandar input Kuching. dan pandangan yang berikan. Boleh Terima saya kasih. minta penjelasan, Bandar Kuching. Masa dah habis, Kuching, maaf. Masih ada masa. Yang Berhormat tak mau bagi perjalanan. Maaf. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Menteri